Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana datang menonton video saya. Hari ini kita akan belajar mengenai JavaScript. Saya akan memulakan siri JavaScript dalam masa yang terdekat, tapi kita akan mulakan dengan pengenalan JavaScript terlebih dahulu. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pengatur caraan laman sesawang. Okey, mungkin setengah orang akan cakap yang JavaScript ni dia dah boleh digunakan luar daripada skop laman sesawang. Benar, butiran mereka itu benar, saya tidak menafikan. Tapi kenapa saya menggunakan butiran bahawa JavaScript adalah bahasa pengatur caraan laman sesawang? Kerana pada asalnya JavaScript ni dia dibina untuk client side tau. Contoh macam kalau kita pergi satu website tu, kita akan dapat file HTML dan CSS, dan semua file tu yang datang daripada server tu dia static, dan kita tak boleh nak masukkan benda-benda yang interaktif dalam tu. Kita tak boleh, kalau macam tekan button ni, dia akan keluar lah macam, okey, contoh kalau kita ni kat sini macam ada gambar, kat sini ada macam button. Okey, kalau tekan button ni, gambar ni hilang. Kita tak boleh buat tu dengan HTML dan CSS. Kita memerlukan logik untuk buat benda ni. Jadi kat situlah datangnya JavaScript. Jadi JavaScript ni dia akan kawal logik yang berada dalam laman sesawang tersebut. Dan contoh yang saya tunjuk ni adalah cara dia untuk memanipulasi DOM, ataupun cara dia untuk menukar struktur laman sesawang tersebut. Okey, kalau anda nak tahu lebih lanjut mengenai DOM, saya ada buat video mengenai DOM. Anda boleh cek di dalam YouTube channel saya lah. Bahasa JavaScript ni juga adalah bahasa pengatur caraan yang dynamic. Okey, bila saya cakap dynamic ni, maksudnya dia boleh digunakan untuk buat imperative programming, dia boleh buat untuk declarative programming, dia boleh guna untuk procedural, dia boleh guna untuk functional, boleh guna untuk object oriented programming. Jadi kalau contohnya anda datang daripada background ataupun daripada latar belakang pengatur caraan Java, anda dah terbiasa dengan OOP ataupun Object Oriented Programming. Jadi kalau anda masuk ke dalam pengatur caraan laman sesawang dan ingin belajar JavaScript, tiada masalah, kerana JavaScript adalah bahasa pengatur caraan yang dynamic. Kerana JavaScript pun dia implement OOP punya paradigm. Kalau anda datang daripada latar belakang C pula, anda akan terbiasa dengan functional programming. Jadi kalau anda mahu belajar JavaScript, tiada masalah, kerana anda masih boleh menggunakan kaedah yang anda gunakan pada bahasa pengatur caraan yang sebelum-sebelum ni yang anda pernah guna. JavaScript ni dia berasaskan prototype ataupun dia prototype base. Okey, prototype base ni bila contohnya kita gunakan OOP ataupun kita menggunakan object oriented punya paradigm kat dalam JavaScript. Okey, contoh kat sini ada kelas. Okey, sini ada satu kelas. Dan kelas ni akan generate dua objek. Bukan generate lah, kita akan instantiate dua objek lah. Satu objek A dan satu lagi objek B. Okey, masuk prototype base ni bila ada satu variable. Okey, variable ni saya akan bagi nilai 5, dan bila variable 5 ini dia dimasukkan ke dalam objek B, dia juga akan dikongsi dengan objek A kat sini. Itu maksudnya prototype base. Iaitu cara ataupun kaedah kita nak kongsikan satu property ataupun satu nilai daripada satu objek dengan objek yang lain. JavaScript adalah interpreted language. Okey, saya tak boleh nak hurai panjang mengenai interpreted dengan compilation, apa perbezaan dia. InsyaAllah saya akan buat video mengenai interpret dengan compilation, apa beza dia dalam masa yang terdekat ni, insyaAllah. Bila JavaScript ni dia interpreted language, maksudnya dia takkan generate ataupun dia tidak akan menjana satu file yang kita kenali sebagai exe ataupun executables. Jadi kalau anda dah biasa dengan C programming ataupun Java, mungkin anda akan perasan yang bila anda compile kod tu,
dia akan menghasilkan file exe ataupun executables. Baru bila kita tekan tu, baru dia akan jalankan coding yang kita dah buat dalam kita punya script tadi tu. Okey, JavaScript ni adalah single threaded. Okey, secara amnya bila kita dengar single threaded ni, proses dia akan melambatkan sebab single threaded ni maksudnya kita hanya boleh melaksanakan satu tugas dalam satu masa sahaja. Jadi sepatutnya JavaScript ni lambat, tapi saya akan bagi tahu kenapa dan macam mana dia boleh laju. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada kelebihan JavaScript. Okey, kelebihan JavaScript. Yang pertama, dia adalah pantas kerana menggunakan kaedah kompilasi just in time. Kalau anda perasan tadi saya ada cakap pasal single threaded tadi. Pasal single threaded tadi kat sini, synchronous behavior ni kita akan pergi lagi. Okey, pertama, kenapa JavaScript ini dia laju adalah dia menggunakan kaedah kompilasi ataupun compilation just in time. Okey, just in time ni pun saya tak boleh nak urai panjang juga, kalau tak jadi panjang video ni. Senang cerita, just in time ni dia akan compile kod JavaScript kita menjadi bytecode. Bytecode ni bukan executables dia bukan .exe yang kita rasa macam kalau C dengan Java tu, kalau kita compile dia akan jadi executables kan, dia akan jadi .exe kan. Tapi JavaScript dia tak akan jadi executables, dia tak jadi exe, dia akan jadi bytecode. Dan daripada bytecode tu pula dia akan diinterpret setiap line, dan bila dia interpret setiap line tu dia akan menjadi machine code, dan daripada machine code tu dia akan jadilah JavaScript yang kita dapat tengok kat dalam kita punya laman sesawang tu. Okey, JavaScript ni juga dia dimanfaatkan dalam banyak aplikasi selain daripada laman sesawang seperti aplikasi telefon. Contoh, kita boleh gunakan React Native. React Native ni menggunakan bahasa pengatur caraan JavaScript, jadi kita boleh bina aplikasi telefon dengan menggunakan JavaScript dengan menggunakan tools seperti React Native. Kita juga boleh membina aplikasi desktop dengan menggunakan Electron.js. JavaScript juga berperanan sebagai server ataupun pelayan. Ini kerana wujudnya ataupun datangnya orang panggil satu tools ataupun satu dia bukan library dia senang cerita tools dia tools yang dipanggil sebagai Node.js, di mana Node.js ni dia akan execute coding JavaScript, dan bila Node.js ni dia dipasang ataupun dia diinstall dalam server, maka server tu boleh execute JavaScript punya code. Jadi bila bahagian backend ataupun bahagian server kita dah boleh execute JS, kita boleh tumpu sepenuhnya hanya menggunakan JS sahaja di bahagian front end. Jadi kita bila dua-dua front end dengan back end menggunakan JS, jadi kita mudahlah untuk kita communicate antara klien dengan server. Selain itu, JavaScript juga boleh digunakan dalam aplikasi yang berasaskan internet ataupun IoT. Poin saya kat sini ataupun butiran saya kat sini sebenarnya asalnya bukan IoT, tapi lebih kepada microcontroller seperti Arduino dan Raspberry Pi. Ya, JavaScript boleh digunakan pada Arduino dan Raspberry Pi ataupun mana-mana microcontroller yang lain lah. Kerana ada satu library yang dinamakan sebagai Johnny 5.js, yang mana kita boleh menggunakan JavaScript untuk Arduino punya board lah. Raspberry Pi pun boleh juga. Tapi adalah library lain selain daripada Johnny 5 untuk Raspberry Pi. JavaScript juga adalah first class functions. Okey, maksudnya kat sini first class function ni dia boleh pass function sebagai parameter. Okey, contoh kat sini ada satu function, dan kat sini ada satu function, dan kita boleh masukkan function ni ke dalam function ni sebagai parameter. Okey, apa kelebihan bila kita boleh masukkan function sebagai parameter ni? Salah satunya kita dah jimat kod
Sebab kalau tak, kita kena buat satu variable di mana variable ni dia perlukan nilai yang return daripada function ni, dan nilai yang return daripada function ni akan masuk dalam variable, dan daripada variable ni baru akan masuk ke dalam function ni. Kat sini dia akan ada satu step lebih lah. Pertama dia kena return, lepas tu dia kena assign kepada variable ni, dan terakhir sekali baru dia boleh dimasukkan ke dalam function. Bila kita assign ataupun kita declare pemboleh ubah ataupun variable yang baru, kita akan makan space lah kat situ lah, dia punya downside dia. Jadi bila JavaScript ada first class function, dia boleh hantar function sebagai parameter. Jadi kat situ kita dah jimat kita punya memory space. Ok, asynchronous behavior macam saya cakap tadi, manakan JavaScript adalah single threaded. Jadi bila adanya asynchronous behavior ni, kita boleh menggunakan event loop. Ok, event loop ni pula saya tak boleh nak cerita panjang juga, sebab video ni akan jadi panjang gila bila saya cerita pasal event loop dengan asynchronous behavior ni. Senang cerita, dengan adanya asynchronous behavior ni, single threaded ni dah tak jadi masalah dah kepada kita, sebab kita boleh beritahu JavaScript yang mana satu priority utama dia untuk dia jalankan tugas terlebih dahulu. Selain itu, JavaScript juga boleh memanipulasi struktur DOM, macam yang saya tunjuk kat sini ni. Bila kita tekan button ni, gambar ni akan hilang. Jadi kat situ JavaScript dia boleh digunakan untuk dia manipulate laman seseorang punya structure lah. Dan banyak lagi, tapi saya tak boleh nak masukkan semua sebab nanti video ni akan jadi sangat panjang. Dan macam mana JavaScript ni berfungsi adalah macam saya cakap tadi, dia akan ada engine pada dalam setiap browser, dan setiap browser menggunakan engine yang lain-lain lah. Macam Google yang menggunakan V8, kat sini V8, dan Firefox menggunakan SpiderMonkey, tapi tak ada gambar lah untuk SpiderMonkey, jadi saya ambil logo Firefox sajalah. Dan kita hanya memerlukan code editor saja untuk kita memulakan pengatur caraan JavaScript kita. Okey, tanpa melengahkan lagi masa, kita akan buat coding JavaScript sikit lah. Kita akan tengok coding. Pertama sekali buka dengan open with code. Okey, saya akan open with code. Okey, lepas tu create satu file, ataupun kita cipta satu file yang dinamakan sebagai index.html. Jadi saya akan gunakan boilerplate ni. Okey, cara untuk kita masukkan JavaScript adalah kita kena letak di bahagian ujung body ni. Saya akan besarkan sikit lagi. Okey, kat bahagian ujung body ni letak script. Nampak tu ada perkataan script tu. Tekan script. Okey, sekarang ni anda dah secara rasmi anda dah masukkan ataupun anda dah inject coding JavaScript anda. Okey, tapi kat dalam script ni kosong, dan kita boleh masukkan console.log selamat datang ke channel Dev Zaim. Okey, dan letak semikolon kat ujung. Tak nak letak pun boleh juga. Itu adalah salah satu keistimewaan JavaScript. Dia tak perlu letak semikolon kat ujung. Lebih kurang macam Python juga lah. Okey, jadi sekarang ni kita ni file index yang kita cipta ni tadi, tarik dan pergi ke laman sawang, masukkan kat sini. Okey, kalau macam anda perasan sekarang ni kosong, tapi kalau anda pergi ke inspect element kat sini, anda pergi ke console dan anda akan nampak selamat datang ke channel Dev Zaim yang kita masukkan dekat bahagian script kat bawah ni tadi. Okey, ini kalau kita nak masukkan di dalam file index. Kita juga boleh menggunakan external file dan kita import masuk ke dalam index.html. Saya akan copy coding ni, saya akan cut, saya akan tinggalkan satu baris macam ni,
Saya akan cipta lagi satu file yang dinamakan sebagai app.js. Nampak ni, app.js. Jadi saya akan masukkan console.log di sini. Saya save. Dan anda cuma perlu masukkan src. Yang src ni maksudnya source. Jadi source dia ialah app.js. Nampak, saya letak titik ni maksudnya dia dalam directory yang sama dengan index.html. Jadi dia cuma perlu satu titik saja. Jadi saya tekan save, dan bila saya refresh pun masih sama juga, dia tak berubah lagi. Ok, jadi kalau nak tengok juga perubahan tu, kita tengok kat sini, saya telah berubah. Ok, dan refresh, nampak saya telah berubah. Ok, jadi tahniah, anda dah berjaya mempelajari JavaScript yang sangat asas, iaitu console.log. Ok, setakat itu saja video saya kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.